Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam pertemuan kita, dalam kita memperbincangkan, untuk kita berkongsi-kongsi sembang-sembang pagi-pagi ni berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum itu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa ceria walau apapun yang mendatang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengurniakan rahmat dia, limpah kurnia dia, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, supaya kita terus menerus berusaha menjadi hamba-Nya yang sejati, hamba yang setiap hari cuba mendekatkan diri kepada yang maha pencipta, sang pencipta kita sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, seperti biasa kita buat disclaimer awal-awal, ini bukan kelas tafsir, tetapi ini cuma hanyalah percubaan kita untuk tadabbur secara ringkas ayat-ayat yang terdapat dalam Quran, dan tentu saja manfaatnya ialah untuk yang tujuan asalnya untuk saya sendiri sebagai pengkaji, untuk mengkaji Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Manfaatnya itu saja saya harapkan untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan dia dipanjangkan juga kalau ada kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat semua, dan siapa saja yang kita sebarkan berkenaan dengan ayat-ayat Allah ni. Jadi dalam kita memperbincangkan tentu saja ada salah silapnya, maka seperti mana setiap kali saya katakan, apa saja yang salah tu tinggalkan, mana yang manfaat tu ambil lah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kekuatan untuk memahami ayat-ayat Quran dan mengamalkannya sepanjang semampu kita. Jadi perbincangan kita ni bukanlah perbincangan high level, kata tidak kita sentuh terlampau tinggi perbahasan dia. Mungkin kadang-kadang je kita cerita sedikit sebanyak, kalau ada kata semangat untuk cerita sedikit lebih, mungkin kita cerita lebih. Tetapi apa yang sebenarnya tujuan asalnya adalah sekadar untuk kita touch ayat-ayat ni. Jangan kita sebagai umat Islam ni tak tahu langsung apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang sebenarnya tujuannya. Yang paling utama ialah secara asasnya kita pergi secara ringkas supaya kita tahulah, kalau orang tanya ke, ataupun untuk diri kita sendiri sebenarnya, supaya kita tahu apa sebenarnya yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. Rugilah kalau kita ni umat Islam, kita ada banyak buku kat rumah, novel dan sebagainya, tetapi tiba-tiba Al-Quran tu kita tak baca. Tinggal orang kata duduk kat dalam rak je. Yang buku-buku lain, buku-buku novel ke, buku-buku fiction ke, habis kita baca semua. Ataupun buku filosofi ke, buku yang lain tu bukan salah untuk kita baca, tetapi akhirnya yang malangnya Al-Quran ni kita tak sentuh langsung, kita tak tahu langsung pun, kita tak ada idea langsung apa sebenarnya yang terdapat dalam Al-Quran tu. Itu sangat malang, sangat rugi. Maka kita memilih untuk adakan pertemuan ini setiap minggu secara ringkas, mudah-mudahan membantu kepada sahabat-sahabat yang baru nak berjinak-jinak dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bahkan sebenarnya untuk diri saya sendiri jugalah, supaya saya tahu apa yang ada dalam apa yang Sang Pencipta nak sampaikan kepada kita makhluk Allah ni, sebagai manusia ni, supaya kita tahu bagaimana untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Baik, supaya apa tuan-tuan? Supaya kita dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
Okey, tayyib, tanpa kita melengahkan masa, kita nak bincang kepada ayat-ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita dah sampai ke ayat yang ke 84 hari ini, insyaAllah. Cuma sebelumnya kita dah bincang sedikit berkenaan bagaimana Allah SWT bagi tahu takkanlah seorang Nabi ni, para Nabi ni takkanlah nak bagi tahu supaya ikut dia atau sembah dia, seperti mana adanya di kalangan masyarakat ini ataupun di kalangan pengikut ini, ada di kalangan orang ini, di mana individu ini ataupun kumpulan ini yang di mana mereka mendakwa bahawa para nabi mereka sebagai Tuhan dan sebagainya. Dan apa yang mereka bawa, mereka ada kitab, mereka ubah, dan kitab itu nampaknya menjurus kepada mengikut hawa nafsu mereka, mengangkat diri mereka sendiri. Jadi Allah SWT datangkan analogi, takkan dah seorang para nabi ni, kalau betul kalian kata ini adalah kitab yang datang daripada nabi kalian, takkanlah nabi kalian nak datangkan satu kitab yang suruh ikut mereka. Sedangkan sepatutnya para nabi ini mengatakan bahawa jadilah kamu ni Robaniun. Sepatutnya orang-orang seperti pada nabi ini adalah orang yang mengajar kitab dan juga berterusan belajar berkenaan kitab Allah SWT ni. Sepatutnya para nabi itu mengajak supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu pelajaran yang sangat besar sebenarnya, seperti mana kita bincangkan sebelum ini. Kita dah bincang minggu lepas bahawa sepatutnya kita ini sebagai orang yang membawa ayat-ayat daripada Allah SWT, yang kita mengajar agama, misalnya kita berdakwah misalnya, tidak sepatutnya kita ini fokus kepada orang untuk mengikut kita atau grup kita. Apa yang kita hendak sampaikan ialah supaya orang ikut Allah SWT. Tak kira lah dia nak dengar kita ke, nak dengar yang lain ke, asalkan apa yang dia dengar itu membawa dia kepada penghambaan kepada Allah SWT dalam erti kata yang sebenar, yang mana mengikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu. Jadi Allah SWT berpesan bahawa siapa yang berpaling setelah membuat perjanjian dengan Allah SWT melalui lidah para nabi mereka ataupun melalui kitab. Macam kita tak jumpa nabi, tapi kita ada kitab, masih ada lagi kitab, iaitu Al-Quran, maka kita telah dianggap sebagai orang yang telah membuat perjanjian untuk mengikuti segala ajaran yang ada dalam Al-Quran itu semampu kita, dan meninggalkan segala larangannya. Jadi siapa yang berpaling setelah ada pengetahuan tentang agama itu melalui wahyu itu sendiri, melalui kitab, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yang ini telah melakukan dosa. Allah kata, patutkah mereka itu cari agama selain agama Allah, sedangkan makhluk-makhluk yang lain yang lagi hebat daripada kita, langit dan bumi, langit itu sendiri mereka mengikuti Allah SWT. Para planet mengikut Allah SWT. Apa yang ada sistem dalam badan kita, jantung kita, semua ni mengikut perintah Allah SWT. Tidak pernah diingkar dengan perintah Allah SWT walaupun setaat. Betapa kedilnya manusia ini, yang di mana badan kita ini, semuanya sistem yang ada ini, semuanya adalah di bawah genggaman Allah SWT, dan mereka ini patuh kepada sistem Allah SWT itu, tetapi kita tidak mahu patuh kepada Allah SWT. Sedangkan kalau Allah perintahkan supaya sistem itu gagal, maka kita pun akan gagal, yakni kita akan fail, badan kita akan mati, kita akan sakit. Jika Allah SWT perintahkan supaya makhluk yang ada dalam badan kita ni, itu jantung sebagainya, itu stop, maka dia akan stop. Betapa kedilnya manusia itu. Kalau Allah perintahkan supaya planet-planet yang bergerak dalam orbitnya itu lari daripada orbit yang daripada jalan dia yang sebenarnya, maka musnahlah dunia ini. Itu menunjukkan kita ni sangat bergantung kepada Allah SWT. Makhluk-makhluk ni semua mengikut perintah Allah SWT, tetapi kita yang sangat kerdil ini, yang di bawah genggaman Allah SWT ini, tetapi kita masih lagi nak menentang Allah SWT, maka itu perkara yang tidak sepatutnya sebagai orang yang telah ada ilmu tentang Allah SWT melalui Al-Quran ni. Dan kalau kes kita Al-Quran ni, sepatutnya Nabi akhir zaman ni, apabila datang Rasulullah SAW, tidak ada lagi kata berpegang kepada syariat yang lalu, maka semua kena beralih kepada Al-Quran ini, kerana Al-Quran ini tidak menentang kitab-kitab yang terdahulu, tetapi dia melengkapkan apa yang lopong daripada yang dalam kitab-kitab yang terdahulu, dilengkapkan dengan adanya Al-Quran ini. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan insya-Allah hari ini muka surat 61 daripada ayat 84 hingga 91 insya-Allah. Baik, kita mula daripada ayat 84 insya-Allah.
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Katakanlah, jadi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan ke atas kami, wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada puak-puak yang kononnya mereka tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kononnya mereka telah ada nabi mereka sendiri, mereka telah ada kitab mereka sendiri, sedangkan apa kitab yang mereka bawa tu menyeleweng daripada apa yang para nabi mereka bawakan, daripada menyeleweng daripada kitab yang asal itu. Maka Allah SWT suruh bagi tahu kat mereka ni yang kononnya mereka mendakwa, mereka ada yang mendakwa mereka ikut Musa lah, ikut Ibrahim lah, ada yang mendakwa ikut Isa lah. Jadi Allah suruh bagi tahu kepada mereka ni, Allah suruh Rasulullah SAW bagi tahu kepada orang Islam sendiri, katakan bahawa apa? Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Ya, ini kami benar-benar percaya kepada Allah SWT dengan sifat, dengan ketauhidan dia, dengan keesaan dia, dengan segala lengkap dia yang menunjukkan bahawa sifat sebenar tu Tuhan itu. Zat Allah SWT itu kita benar-benar beriman. Bukan seperti mana yang kalian katakan kononnya Allah ini ada sebahagian, Isa ini sebahagian anak Tuhan, sebahagian daripada Tuhan, anak Tuhan atau sebagainya. Bukan begitu. Kerana Allah itu dia tidak ada sifat yang lemah langsung, tidak seperti manusia. Sedangkan Isa yang kalian jadikan sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan itu, dia juga makan, dia juga berjalan-jalan ke pasar, dia juga seperti mana manusia yang lain. Kalau kalian jadikan jadikan malaikat itu juga bukan Tuhan, dia juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suruh orang Islam cakap, bagi tahu kat mereka ni siapa kami ni. Qul amanna, katakanlah bahawa kami telah beriman, kami telah percaya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Bukan melalui rekaan-rekaan, tetapi seperti mana yang telah diajarkan kepada kami melalui kitab, melalui lisan para nabi. Melalui lisan itu siapa? Kalau Nabi akhir zaman ni kami telah mendengar Nabi akhir zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kalian sendiri sebenarnya telah diingatkan kepada Nabi Isa AS sendiri telah mengingatkan bahawa kepada pengikut dia bahawa kena ikut Nabi yang bernama Ahmad ni, Nabi akhir zaman ni. Jadi apa cara kita beriman? Apakah asas dia? Adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Itu saja. Tidak kita melemahkan Allah SWT, tidak kita ragu-ragu dengan Allah SWT, tidak kita bersangka buruk kepada Allah SWT, tidak kita mensyirikkan Allah SWT, tidak mensekutukan dengan segala sesuatu. Kita benar-benar beriman, percaya dengan kehebatan, dengan zat Allah SWT dan kehebatan, dengan sifat-sifatnya semuanya, seluruhnya. Wa ma unzila alaina, dan apabila kami telah percaya bahawa Allah SWT itu sebagai Tuhan, maka kami percaya dia telah menurunkan kitab, dan kami percaya apa yang datang dalam kitab itu, yang datang daripada Allah SWT itu adalah sesuatu yang baik, dan kami tidak akan ubah dia, kami tidak akan lawan dia walaupun dia bertentangan dengan apa yang kami mahu. Sebab Allah kata, wa ma, katakanlah kamu telah beriman, percaya kepada Allah, kamu, dan juga wa ma unzila alaina, apa yang diturunkan ke atas kami, yakni Al-Quran ini, yang dibawa oleh Nabi yang terakhir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni.
Jadi juga wa ma unzila ala Ibrahim, dan kami beriman apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal asbaq, dan asbaq, yakni anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam, wa ma utiya Musa, dan apa yang datang kepada Musa, wa Isa, wan nabiyuna, dan para nabi, min rabbihim, sama ada yang kami diberitahu tentang dia dan kami tidak diberitahu tentang dia, semuanya kami beriman dari segi mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sama seperti mana para nabi dan para rasul, di mana mereka semua ini adalah orang Islam, yakni tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah yang apa yang dibawakan oleh mereka ini sesuatu yang datang daripada nafsu mereka, tetapi apa yang mereka bawakan, seperti mana nabi akhir zaman ini, mereka bawa apa yang Allah SWT suruh, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tak beza-bezakan pun di antara mereka. Kami tak kata yang ini nabi, yang tu tak. Kami tak tuduh yang ini sesat, yang tu tak. Kami tak seperti kalian. Kalian terima Yahudi kalian terima semua nabi, kecuali apa, kalau kalian terima nabi-nabi kalian yang daripada kalangan, kalian terima nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel, sedangkan kami terima mereka jugalah nabi kami. Tetapi kalian tak mau terima apa Nabi Isa alaihissalam. Kalian tidak mau terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kami tidak begitu. Kami terima semua nabi kami, daripada kalangan Bani Israel, semua itu adalah nabi kami. Seperti mana kami terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat terasa apabila orang mengatakan bahawa Nabi Isa itu Tuhan, Nabi Isa itu anak Tuhan. Kami tak suka. Sebab apa? Nabi Isa AS itu sendiri tidak pernah mengakui perkara tersebut. Jadi itu adalah satu penghinaan kepada Nabi kami itu sendiri. Jadi dari versi yang kami belajar ialah semua para Nabi itu adalah manusia biasa, tapi yang bezanya mereka semua diberi wahyu. Itu dia. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami itu kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muslimuna, orang-orang yang berserah diri. Jadi seperti mana kita katakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala suruh apa, katakan kepada Nabi Muhammad, katakan bahawa saya dan orang-orang yang berserta saya, kami semua ni beriman bahawa Allah SWT itu mawujud, yakni wujud, ada. Mustahil bumi ini, dunia ini dijadikan sendiri, mustahil bumi ini terjadi dengan sendiri dia, mustahil. Mesti ada yang mengontrol dia. Mustahil kita ini terjadi dengan sendiri by chance, tak ada, tak mungkin. Mesti ada yang kawal dia. Kereta dia tak mungkin dia bergerak sendiri, mesti ada yang kawal dia. Kalau dia boleh gerak sendiri tanpa ada pemandu pun, tapi masih ada orang yang programkan perkara tersebut. Katalah in future memang ada pun boleh gerak sendiri pun, still ada yang programkan. Maksudnya ada yang mencipta kereta tersebut. Jadi apa Allah suruh bagi tahu? Allah suruh bagi tahu, katakanlah kami ini, aku dan juga seluruh orang beriman ini beriman bahawa, percaya bahawa Allah SWT itu wujud. Dia esa, tidak ada sekutu bagi dia, dan dia menguasai alam serta seluruh isinya. Dan seperti mana kita katakan sebelum ini, iman itu sendiri maksudnya apa? Dari segi bahasa maksudnya percaya. Yang ini dia membenarkan dengan hati, mengakui benar apa yang dikemukakan oleh seseorang, atau membenarkan dengan lisannya, iaitu mengakui kebenaran apa yang disampaikan seseorang dengan lisannya. Maka Islam itu adalah patuh dan tunduk. Itu seperti mana yang telah dinyatakan oleh penulis tafsir An-Nur. Jadi beliau lagi dia kata, Al-Quran telah menjadikan kedua kata itu dalam pengertian tertentu. Kata iman dipakai untuk iman kepada Allah, hari akhir, dan iman kepada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Iman secara hati yang mampu menguasai iradat, yang kehendak, dan wujdan, yakni perasaan yang membuahkan amalan salih yang menghasilkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kata penulis tafsir ini lagi, Islam dipakai untuk esakan Allah, berlaku ikhlas kepadanya dalam beribadat, dan mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah. Dan iman dan Islam dengan pengertian seperti dijelaskan di atas adalah mengenai hakikat yang satu,
Kerana itulah dalam ayat-ayat Al-Quran, iman dan Islam itu dipandang satu. Jadi dia adakah kait-mengait. Kalau dia mengaku dia berislam, maksudnya dia telah ikut segala apa yang Allah SWT, dia telah percaya kepada apa yang telah diturunkan kepada Allah SWT, dan dia percaya kepada yang menurunkan Islam itu sendiri, yang menjadikan syariat dalam Islam itu sendiri, iaitu Allah SWT. Dan kami beriman kepada apa yang turunkan kepada kami, yakni Quran turun kepada Nabi Muhammad, turunkan kepada kami kerana Nabi itu menyampaikan kepada kita. Dan kami telah benarkan seluruh para Nabi. Kami benarkan Taurat, Injil dan semua mujizat-mujizat yang lain. Jadi yang disebut sini, kenapa disebut sini hanya Nabi Musa dan Isa? Sebab perbicaraan itu masih lagi kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi masa sebelum atas tu sebut juga Nabi Ismail, nak tunjuk bahawa jalur daripada Bani Ismail juga diiktiraf sebagai Nabi. Bukan semana orang Yahudi dakwa bahawa para Nabi ini hanyalah Bani Israel. Tidak, bukan begitu. Wallahu a'lam. Jadi seperti mana kita katakan bahawa kita tak beza-bezakan. Sebab kita yakini bahawa setiap agama itu kitab-kitab dia, induk dia, perkara asas dia adalah satu sahaja, iaitu beriman kepada Allah, menyerahkan jiwa kepadanya serta mengerjakan amal saleh dan iman, yakni percaya kepada hari akhirat. Kami tak benarkan sebahagian dan menolak sebahagian yang lain seperti mana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Kami ikut betul-betul. Kami percaya bahawa Nabi-Nabi itu, kalau ikut tafsir An-Nur, dia kata Nabi-Nabi itu adalah seumpama pejabat negara yang diutus oleh kepala negara untuk menyelesaikan urusan wilayah dan untuk melaksanakan undang-undang wilayah itu. Mungkin saja pejabat yang datang itu kemudian membuat beberapa perubahan kebijakan berdasarkan kemaslahatan dan keadaan serta perkembangan masyarakat. Ini cantik bahawa penulis tafsir ini seorang orang Indonesia, jadi dia punya bahasa tu bahasa Indonesia. Jadi dia bagi tahu bahawa seolah pada Nabi ni Allah ada ketua, dia suruh pergi kepada wilayah tertentu dan selesaikan masalah itu mengikut maslahat masyarakat di situ. Itu dia. Dan Nabi Muhammad SAW itu diturunkan untuk seluruh masyarakat dan di seluruh dunia. Itu dia. Jadi Allah SWT dia penulis tafsir ini nak bayangkan bahawa mereka semua ni ada tugas-tugas masing, tetapi mereka membawa misi yang satu, iaitu apa? Supaya manusia ini beriman kepada Allah SWT, menyerahkan jiwa kepadanya serta mengerjakan amal soleh dan percaya kepada akhirat untuk mendapat balasan sekelak di atas segala amalan yang telah dilakukan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan secara ringkas terus, wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan siapa mencari agama selain Allah dan barang siapa mencari agama selain Islam. Jadi siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama dia, falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka tidak akan diterima darinya dan dia itu di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dia siapa yang ikut selain daripada apa yang diturunkan oleh para Nabi, iaitu supaya mengikut ajaran agama Islam ini, maka sesungguhnya itu telah kafir, yang telah kufur, telah ingkar kepada apa yang telah dibawakan kepada mereka, yakni wahyu yang datang kepada Allah SWT. Siapa cari selain daripada agama Islam, maka sesungguhnya dia telah kufur, dia telah tersesat daripada jalan yang benar. Dan apa yang berlaku kepada dia, apa saja yang diikut, sama ada falsafah ke atau pandangan diri dia ataupun agama lain, maka mengikut versi Islam, Al-Quran mengatakan bahawa Allah SWT memberitahu bahawa tidak diterimalah selain daripada itu. Maka akhirnya segala amalan yang dilakukan, kalau dia habiskan wang ringgit, kalau dia habiskan masa dia habiskan usia dia untuk mempelajari sesuatu yang bukan yang datang daripada Allah SWT, bukan yang datang daripada ajaran Islam, maka setiap apa yang dia pelajari ini itu hanyalah sia-sia saja dan tidak akan dapat membantu dia kelak di akhirat. Maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kadang-kadang kita tertarik dengan suatu pandangan manusia,
orang membawa pandangan-pandangan baru yang menyalahi apa yang ada dalam Quran, apa dalam sunnah. Kadang-kadang apa yang dibawa itu menarik hati perhatian kita, tetapi ketahuilah kalau kita ikut perkara tersebut, maka kita akan termasuk dalam golongan orang yang rugi, kerana setelah Al-Quran itu datang, mudah saja ikut sahaja apa yang Allah suruh, tak perlu nak fikir panjang sangat, tak perlu nak reka-reka yang lain. Tetapi tiba-tiba kita ikut juga yang lain, maka akhirnya kita rugi di sisi Allah SWT. Yang lagi takut nanti kita akan diazab atas perbuatan kita yang tidak mahu menggunakan akal kita yang sihat untuk memahami wahyu itu. Sedangkan kita telah diberi bayan, kita telah diberi keupayaan untuk menyampaikan dan disampaikan apa yang datang, apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kita mampu menjelaskan kepada orang lain kerana kita mampu memahami apa yang ada dalam Quran ini, dengan syarat kita sudi membuka hati kita untuk ajaran Islam ini. Maka insya-Allah Allah akan beri petunjuk seluas-luasnya kepada kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, terutama yang datangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nabi akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Jadi kita rujuk sekejap dalam tafsir Al-Misbah, di mana beliau bawakan ayat, dikatakan bahawa diceritakan kepada kita bahawa dalam Al-Quran sendiri ada surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 3, insya-Allah ada panjang umur, murah rezeki, ada rezeki, insya-Allah ada umur pun rezeki juga kan, untuk kita sampai kepada surah tu nanti, insya-Allah. Jadi di mana dia kata, diberi beritahu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuredai Islam menjadi agamamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi menurut tafsir ini, pernyataan yang diperintahkan kepada Nabi SAW untuk mengucapkan kami percaya dengan menggunakan bentuk jamak yang menunjukkan diri beliau sebagai Rasul bersama dengan umat beliau. Di pernyataan dengan perkara tersebut mengisyaratkan persatuan serta rasa senasib dan sepenanggungan yang merupakan salah satu ciri agama Islam. Bahkan persatuan dan kesatuan yang diajarkan Islam itu tercermin dalam kesatuan alam raya dan kesasian seluruh unsur-unsur alam ini untuk tunduk dan patuh kepada Allah SWT, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 83 di atas, kepadanya berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dia kata al-manna yang berbentuk jamak, menyatu dalam diri semua makhluk, suka atau tidak suka, untuk patuh kepada Allah dalam ketentuan dan sistem yang ditetapkan kepadanya. Dan ini menarik untuk kita baca perkara ini, di mana penulis tafsir ini kata, jika anda ingin dinamakan sebagai Muslim dan terima secara baik oleh Allah, maka patuhlah kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah. Hiduplah serasi dengan alam, dengan seluruh makhluk yang bernyawa atau tidak. Dan hiduplah serasilah dengan diri anda sendiri, dengan fitrah kesucian yang diciptakan Allah pada diri anda. Alam raya tunduk pada fitrahnya, serasi dengan selainnya sebagaimana diatur oleh Allah dalam sistem yang ditetapkannya. Itulah erti Islamnya alam raya. Dan serupa itu pula Islamnya manusia Muslim, tanpa keserasian dengan diri sendiri, tanpa kepatuhan kepada sistem yang ditetapkannya, maka itu bererti dia telah keluar daripada Islam. Jika itu terjadi, maka ayat berikut mengingatkan hakikat yang sangat menakutkan daripada Allah SWT yang maha kuasa. Jadi kita dapat lihat bahkan pada Nabi itu juga sendiri adalah ada satu kesatuan di mana mereka membawa ajaran yang sama. Macam kita katakan tadi, penulis tafsir tadi dia kata, penulis tafsir An-Nur tadi dia kata, pada Nabi ni macam kita kata, bila kita kata gambar-gambar yang diutuskan kepada negara-negara untuk menyelesaikan kepada masyarakat, kepada puak-puak mereka, kepada kaum-kaum mereka supaya menyelesaikan masalah kaum itu, tetapi dalam masa yang sama dia bawa satu perkara yang sama, itu tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Itu itu syariat berbeza mengikut kesesuaian tempat,
Tetapi daripada segi asas je, akidah dia tetap sama, iaitu tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Dan kalau kita lari daripada kesatuan tersebut, maka bermaksud kita telah keluar daripada Islam. Itu sistem yang mengajar kita supaya tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Kerana apa yang Allah SWT itu mahu yang terbaik buat hamba dia. Jika kita keluar daripada sistem tersebut, maka kita telah membuatkan kerosakan yang besar, bukan saja kepada diri kita sendiri, bahkan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Bukan saja kepada masyarakat yang beriman, bahkan kita akan membuat kerosakan kepada masyarakat yang tidak beriman kepada Allah SWT juga. Di mana apabila kita tidak mahu patuh kepada syariat, bermaksud kita tidak mahu hidup dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ada orang dia salah faham, dia tak faham berkenaan dengan syariat ini. Dia ingat syariat ini hanya salat, puasa dan sebagainya. Maka sebab tu dia kata ada yang mengatakan bahawa sampai peringkat tinggi tak payah solat dah, ini cuma ilmu kulit, kami tahu hakikat dan sebagainya. Sekarang kalau kita tahu, minta maaf cakap, kalau kita minta, misal kita kata kita nak ambil anak dia suka hati tanpa ada ikatan perkahwinan misalnya. Kita nak pinjam lah anak dia sehari, kita kata macam tu, nak buat macam isteri. Dia bagi ke tidak? Kalau dia tak bagi, kita kata kenapa tak bagi? Sedangkan kalian tidak percaya kepada syariat, kalian kata syariat itu kulit saja. Itu dia tak faham. Syariat itu sendirilah sebenarnya yang menjaga anak dia itu daripada diambil orang sesuka hati. Kalau nak ambil juga, kena melalui jalan pernikahan. Dia begitu. Kita kena faham bahawa syariat itu adalah undang-undang Allah SWT, yang hak dia adalah untuk menjaga hak Allah dan juga untuk menjaga hak manusia terutama dia. Kerana Allah SWT itu sendiri, dia memang dah zat yang sangat berkuasa. Kita nak buat apa pun, dia tak terusik pun ke dia. Jadi dia tidak memerlukan apa-apa perlindungan. Yang memerlukan perlindungan itu hanyalah kita. So kena ada syariat itu supaya apa? Melindungi kita itu daripada hak kita itu diambil sesuka hati. Dan apabila Allah telah menetapkan undang-undang ini supaya manusia ini bergerak, supaya apa? Memakmurkan dunia ini, supaya senanglah manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selesa. Di samping kita membangunkan alam ini dengan menguruskan alam ini seperti mana yang Allah SWT mahu memakmurkan bumi ini, dan menyebarkan ajaran Islam ini supaya semua orang hidup dengan ketundukan dan patuh kepada Allah SWT. Kalau semua orang tunduk dan patuh kepada Allah SWT, maka tidak akan ada kerosakan dalam muka bumi Allah SWT ini. Baik, wallahu a'lam. Selepas itu Allah lanjutkan daripada ayat 86 kepada ayat 86, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana mungkin Allah tu nak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir ba'da, setelah iman mereka, setelah mereka percaya, setelah mereka beriman. Wa syahidu, dan mereka itu bersaksi, yakni memperakui, anna rasul, bahawa Rasulullah, Rasul itu yakni inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun, yakni benar. Wa ja'ahumul bayyinat, dan dia telah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas. Jadi apa yang dia bawa dalam Al-Quran, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada mukjizatnya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah tidak, dia itu memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ke kita bagaimana Allah nak terus bagi hidayah kepada manusia yang apabila dia sendiri tidak mahu menerima petunjuk tersebut. Kalau manusia ni dia tak suka kan, dia kata dia tak suka dipaksa, dia tak suka dikongkong, dia tak suka kalau takdir dia tu ditetapkan kononnya macam tu. Tapi bila Allah tetapkan takdir dia kaya, dia suka pula. Dia tak kata pula kenapa Allah takdirkan dia kaya. Tapi bila bab-bab yang miskin, bab susah tu, dia baru kata kenapa Allah nak tetapkan aku, kenapa Allah kena paksa aku jadi miskin dan sebagainya.
Baru dia keluar filosofi tu, baru dia keluar falsafah dia sendiri tu, mengatakan bahawa mustahil, kenapa manusia hendak dikongkong, dipaksa masuk neraka semua. Tetapi apabila dia masuk ke syurga, dia tak kata pula dia dipaksa. Dia itu sebenarnya manusia itu dia sendiri menyalahi apa yang dia letakkan, doktrin yang dia letakkan. Jadi begitulah, sebutkan dia tanya kenapa Allah masih lagi nak paksa aku masuk neraka dan sebagainya. Sedangkan mereka sendiri mengatakan bahawa apabila mereka sendiri mengatakan bahawa begitu, kenapa aku sedangkan mereka sendiri mengatakan bahawa mereka itu tidak mahu dikongkong. Sedangkan Allah SWT tidak memaksa kalian, bukan Allah SWT paksa kalian masuk ke neraka. Allah tak paksa kalian untuk ikut agama Islam. Kalian sendiri tidak mahu dikongkong, tetapi kalian boleh menggunakan akal kalian untuk berfikir. Kalau kalian masih lagi tidak mahu menggunakan akal kalian, maka kalian berhak untuk dipaksa masuk ke dalam azab Allah SWT. Bukan kerana kezaliman Allah, tetapi kerana kalian yang telah menzalimi diri kalian sendiri. Petunjuk itu Allah tak sudi nak bagi dah kepada kalian. Kalian dah dapat sekali dah. Tiba-tiba kalian tolak hidayah tersebut, maka there is no second chance for you. Tak ada lagi peluang kedua dah. Sebab apa? Kalian dah dapat yang benar, tetapi kalian tolak. Tak ada dah. Allah kata begitu. Tetapi kita akan lihat lagi nanti, insyaAllah. So Allah kata bagaimana Allah akan bagi petunjuk kepada satu kaum yang kafir, yang kufur setelah mereka beriman serta mengakui bahawa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka melalui hujah-hujah Quran. Nabi dah sampaikan hujah-hujahnya, mereka pun tahu perkara itu benar, tetapi akhirnya setelah bukti yang jelas telah sampai, mereka berpaling. Allah kata Allah tak bagi, Allah tak mahu dah bagi petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang zalim ni, orang yang mengurangkan hak Allah SWT ini, orang yang tahu kebenaran tetapi sengaja meninggalkannya. Di sini penulis tafsir Misbah dah jelaskan. Dia kata sungguh menghairankan, sebagaimana difahami daripada awal ayat ini yang menggunakan kata kaifa, bagaimana, yang bermaksud bagaimana. Siapa yang keberkatan dengan perkara tersebut dan berkata, mengapa Allah seksa mereka di akhirat serta tidak memberi mereka kemampuan untuk dapat melaksanakan tuntutan dengan baik. Keberatan atau pertanyaan itu menghairankan kerana bagaimana Allah akan bagi petunjuk, yakni kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan petunjuk kepada satu kaum yang kafir enggan taat sesudah mereka beriman dengan adanya fitrah kesucian yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia. Setelah mereka telah mengakui bahawa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul, dengan bukti-bukti yang terdapat dalam diri beliau serta bukti-bukti lain yang ada bersama beliau, khususnya Al-Quran, dan lagi selain itu, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka melalui para Nabi terdahulu dan termaktub pula dalam kitab Taurat dan Injil. Kata penulis tafsir Al-Misbah ni lagi, bagaimana mungkin Allah bagi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tuntunannya, petunjuknya kepada mereka, sedang mereka sendiri tidak mahu patuh, tidak pula ingin memanfaatkan petunjuk-petunjuk, yakni potensi dan informasi yang diberikan Allah itu. Allah takkan paksa manusia melaksanakan petunjuknya. Kerana seperti mana kita katakan tadi, mereka pun kononnya tak suka dipaksa kan. Kerana Allah SWT tidak memberi petunjuk, yakni kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yakni yang benar-benar telah mendarah daging dalam dirinya kezalimannya. Apa kezaliman yang mereka lakukan? Mereka dapat kitab Allah, mereka selewengkan, maka bukan saja mereka tak dapat kebenaran, maka orang lain pun turut tidak mendapat kebenaran kerana kejahatan yang mereka, kezaliman yang telah mereka lakukan. Wallahu a'lam. Jadi bermaksud di sini bahawa apa yang mereka ini sesat bukan sebab Allah SWT sengaja nak sesatkan mereka, tetapi asasnya ialah mereka sendiri menolak. Mereka didatang, kita ada Quran yang sama seperti mana sebenarnya mereka boleh dapat Quran yang sama seperti mana yang kita ada. Jadi mereka sama ada mereka sendiri memilih untuk belajar Quran itu atau tidak. Itu juga kita sebenarnya perlu mengingatkan kita diri sendiri sebagai umat Islam,
Adakah Al-Quran ni hanya dibaca ketika ada kematian atau di malam tertentu, atau kita memang baca dia untuk menjadikan dia sebagai guide guide petunjuk kita supaya kita untuk kita menjalani kehidupan di muka bumi Allah SWT ini. Wallahu alam. Nah, jadi kita kena muhasabah diri, bukan kita lihat kepada orang lain sahaja, kita lihat kepada diri kita yang paling utama. Bila kita dah settlekan diri kita, baru kita senang nak menyampaikan kepada orang lain. Wallahu alam. Jadi hidayah sebenarnya ni yang kita cuba sampaikan tu adalah hidayah, tapi kita cuma mampu sampaikan je lah. Akhirnya yang hidayah mutlak tu milik Allah. Adakah Allah nak buka hati mereka atau tidak, berdasarkan ilmu Allah SWT dan berdasarkan kemahuan mereka sendiri juga. Mereka nak ke tak nak kepada tu. Sebab cara nak dapat hidayah tu mesti ada juga cara untuk kita mendekatkan diri. Mesti ada kebaikan dalam diri kita yang membuka hati kita untuk hidayah tersebut. Mesti ada kunci yang betul lah untuk mendapatkan hidayah tersebut, ialah dengan cara menjernihkan hati, buka dada ini untuk kebenaran, bukan tutup kebenaran. Kadang-kadang kita takutlah apa dia cakap lain daripada ajaran nenek moyang. Tak, sepatutnya kita kena buka, dengar apa orang tu cakap, sesuai tak sebenarnya dengan fitrah kita. Fitrah ni kita mau kebaikan, dan kalau betul sesuai, kita akan mudah terima. Allah akan bagi petunjuk kepada kita. Apalagi pula pada kita ni memang lengkap dah Al-Quran. Lagilah senang, tinggal nak belik, tinggal nak belajar aja. Dah habis baca apa semua, kulit ke kulit, muka ke muka, kita pergi pula guru pula, pergi dengar pula, sambil-sambil tu pun boleh dengar siapa yang mengajar tentang kitab Allah SWT, siapa yang mengajar sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik. Dan apa yang berlaku kepada orang yang telah menolak kebenaran ni setelah mereka sendiri memperakui, percaya bahawa yang Nabi akhir zaman ini adalah benar-benar Rasul Muhammad SAW. Allah kata, ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi tentu sahaja apa yang berlaku kepada mereka ni, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, bagi tahu bahawa orang yang telah menolak petunjuk ni, mereka ni adalah orang yang zalim. Mereka ini telah menzalimi, mengurangkan hak Allah. Mereka telah mengurangkan hak ajaran kitab itu sendiri, sebab mereka dah dapat, tapi mereka kurangkan perkara tersebut, mereka tak ikut perkara tersebut. Allah kata mereka itu akan dilaknat. Pembalasan bagi mereka adalah laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia semuanya. Pembalasan yang mereka terima ini sebab daripada apa? Sebab daripada pendahakan mereka. Ini adalah satu dan mereka itu mendapat kemurkaan Allah. Mereka mendapat kemurkaan malaikat, dan mereka mendapat kemurkaan manusia. Orang yang tahu pasal keadaan mereka ni, tentu saja mereka akan cela. Mereka memang selayak yang menerima pembalasan yang sedemikian itu. Sebab sebelum ni mereka dah mengaku beriman, tiba-tiba mereka khianat, mereka buka rahsia, mereka cuba untuk buat strategi untuk menjatuhkan Islam daripada dalam. Misalnya mereka pura-pura masuk Islam, mereka pura-pura berbaik, tetapi sebenarnya mereka lah musuh dalam selimut. Tentu saja setelah mereka diketahui, maka Allah SWT membongkar mereka ni, terutama orang-orang munafik ni misalnya. Maka Allah SWT bongkar tentang mereka ini, menyebabkan mereka ini dikutuklah, dihina, dilaknat oleh orang-orang, oleh manusia itu sendiri yang mengetahui kejahatan mereka ini. Tak kira mereka ni orang munafik atau mereka ni orang-orang ahli kitab, yang mereka sebenarnya dah dapat kebenaran tapi mereka tolak, maka ini adalah orang-orang juga yang mendapat kutukan, yang mendapat laknat daripada manusia itu sendiri. Ada yang mengatakan bahawa manusia itu sebahagian daripada manusia, itu orang Islam sahaja. Ada yang mengatakan bahawa keseluruhannya. Sebab orang kafir ini sebenarnya kadang-kadang mereka mula-mula mereka sepakat, tetapi bila dah bertembung angin pula, akhirnya di dunia pun kadang dah bergaduh dah. Dan tentu sahaja di akhirat nanti mereka saling menyalahkan di antara sama sendiri. Dalam Quran diceritakan
Mereka menyalahkan ketua-ketua mereka yang mengajak mereka ni supaya mengikut jalan sesat. So ketua-ketua mereka pula kata, tak, kalian sendiri yang nak ikut, kami tak paksa apa semua. Dan berlaku pergaduhan di kutuk mengutuk di antara mereka, laknat di antara mereka. Ia benarlah kata firman Allah bahawa mereka ini dilaknat oleh seluruh manusia. Sebenarnya kalau kita nak ambil pandangan tu, rasanya lebih mendekati lah. Bukan sebab kita kira ni bukan saja di dunia, tapi di akhirat juga. Dan tentu saja mereka mendapat laknat pada malaikat. Mereka tak dapat doa malaikat. Kan malaikat ni kalau kita buat perkara yang baik, dia akan doa kepada kita dan sebagainya. Dia akan doa kita supaya Allah SWT terima amalan ni semua. Jadi kalau kita buat sebaliknya, maka dia akan dapat laknat malaikat setelah mereka ini mendapat peluang untuk mendapat hidayah. Wallahu a'lam. So Allah kata laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Na'udzubillah. Ayat 88 Allah kata khalidi nafiha la yukhaffafu anhumul azab. Kalau kita dapat laknat ni, hidup kita tak tenang. Kadang-kadang kita, sebelum kita bagi pada ayat ni, kita tidur pun tak lena, sentiasa ingat orang nak jatuhkan kita, sentiasa fikir-fikir benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang kita rasa macam kadang-kadang kita bertembung dengan perasaan kita sendiri. Kita tahu benda tu benar, tapi kita tak boleh ikut. Sebab apa? Kita nak ambil hati orang lain. Kita rasa macam kalau aku ikut Islam, nanti aku kolot dan sebagainya. Nanti aku tak boleh nak ikut benda yang kita tak boleh ikut. Misal kita nak jadi suatu benda seperti mana orang lain. Kita nak hidup bebas seperti orang lain, di mana kita terpaksa menggadaikan prinsip-prinsip agama kita. Bahkan kalau kita tak ikut agama, misal prinsip-prinsip adat sebagai bangsa Melayu itu sendiri misalnya, pun dia telah menyalahi dah. Bagi orang Malaysia itu sendiri, ketatasusilaan sebagai orang Malaysia itu sendiri pun dia telah terpaksa langgar perkara tersebut. Jadi gitu kata. Jadi kita katakan bahawa itu satu kesusahan. Mereka sendiri sebenarnya telah mendapat laknat daripada Allah SWT, daripada malaikat, maka hidup mereka tak tenang. Terpaksa mengikut petunjuk orang lain demi untuk mengikut hawa nafsu itu. Banyak lagi lah contoh lah lain sebenarnya. Akhirnya yang kita dapat bukan kebebasan, akhirnya kita terpaksa tunduk kepada dia lari daripada Allah, perhambaan kepada Allah SWT, dia akan pergi kepada perhambaan yang lain. Kalau saya, baik kita menghambakan diri kepada Allah SWT, sebab Allah SWT tidak pernah hendak menzalimi kita. Bahkan kita dapat berganda-ganda daripada kita menghambakan diri kepada yang lain, yang hanya nak menggunakan kita hanya untuk mendapat sesuatu yang lain daripada kita. Wallahu a'lam. Itu balasan kepada orang yang menolak hidayah Allah. Maka dia hidup sebenarnya dalam keadaan yang tidak selesa. Hati dia sentiasa bertentangan di antara fitrah dia dan kejahatan dia. Kerana nafsu dia sentiasa bertelagah dalam diri dia. Dia tahu bahawa apa yang buat dosa salah, tapi dia tak mampu keluar. Dan lebih takut lagi, nanti dia tak akan boleh keluar selama-lamanya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal dalamnya, tidak akan diingatkan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Sebentar ya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita rujuk sekejap dalam tafsir.
Jadi ayat 88 Allah bagi tahu kepada kita, Allah berfirman mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Ya, ini apa yang diberitahu kepada kita, wallahu a'lam, maksud dia khalidina fiha, mereka akan kekal dalam laknat itu kerana mereka ada peluang untuk mengamalkan agama Islam yang benar, tapi mereka telah sia-siakan peluang itu. Jadi siapa lagi yang lebih layak daripada mereka dah dapat. Kita misal macam ni, kita dapat satu peluang yang baik. Ini dari segi dunia lah, kita nampak emas yang banyak dia, dan memang kita dapat peluang untuk ubah nasib kita lah misal. Tapi kita buat tak tahu je lah dengan emas tu. Kita lebih rela kata melarat, jadi hamba orang dan sebagainya. Kita lebih rela dipukul belakang kita jadi orang kata hamba orang buat kita suka hati. Sedangkan kita ada emas tu boleh ubah kehidupan kita. Itu emas yang belum tentu mengubah diri kita pun. Tetapi ini benar-benar hidayah daripada Allah SWT. Rugi sekali Allah bagi kita peluang untuk tidak memperhambakan diri kepada selain-lainnya, tetapi kita pilih untuk hidup di laknat Allah SWT. Dipilih untuk hidup dalam keadaan tidak diberi rahmat kasih sayang Allah SWT. Bila diberi laknat, maksud tak ada kasih sayang. Bayangkan mata ini semua kita ada, tapi mata kita ni Allah tak tarik. Misalnya Allah tak tarik, masih ada lagi, tapi mata kita ni tak berguna. Mata kita tidak melihat kepada perkara yang baik, mata kita tidak digunakan untuk membaca perkara yang baik, mata kita tidak digunakan untuk mempelajari, untuk melihat kepada teks-teks Quran dan hadis misalnya. Rugi je kita. Kaki kita ada, kaki kita tak digunakan untuk perkara yang baik, maka kita sebenarnya telah mendapat laknat Allah SWT. Tanda kita tidak mendapat kasih sayang Allah SWT bila kita gunakan segala yang kita ada ini untuk against Allah SWT, untuk lawan Allah SWT. Maka mereka ini adalah orang yang khalidina fiha, mereka kekal laknat itu. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak diringankan azab seksa daripada mereka. Mereka nanti akan diazab dan azab mereka tidak akan diringankan. Macam mana kuat sekalipun mereka melayu kepada malaikat yang seksa mereka, azab pun takkan dikurangkan sedikit pun di neraka kelak. Azab itu akan sentiasa sakit. Kalau kat dunia ni, kalau kita selalu kena pukul lah, misal budak-budak yang selalu kena rotan, dia tak heran dah, sebab dia lari. Tapi ini tidak berlaku di akhirat. Na'udzubillah. Azab itu akan azab itu tidak akan rasa biasa saja. Dia tak akan lari, tapi dia akan bertambah perit. Maka sentiasa saja akan rasa sakit. Na'udzubillah. Bahkan Allah bagi tahu penggunaan kulit. Kulit itu setelah mereka rasa kesakitan dengan kulit, dah habis dah terbakar, dah gentung habis, dia akan diganti dengan kulit yang baru, rasa lagi kesakitan tu. Allah, na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita. Ini untuk apa? Untuk siapa yang dah dapat ajaran Islam, dah dapat kebenaran, tapi dia tak mau, dia tolak atas sebab-sebab tertentu. Banyak sebab. Kadang-kadang sebab diri sendiri tak nak percaya, kadang-kadang sebab orang lain. Itu. Satu Allah kata wala hum yunzarun. Tidak mereka itu diberikan peluang untuk tidaklah diberi peluang ditangguhkan walau sesaat. Kalau dalam dunia kita boleh minta orang tangguh je seminit dua bagi belas kasihan. Kita tahu kan orang yang akhir sekali tu, yang dia akan digantung, misalnya dia akan jadi banduan yang akan digantung tu, dia diberi peluang. Kadang-kadang kita tahu kan, dia diberi pilih untuk apa dia nak makan misal. Maksudnya ada layanan istimewa lah sebelum dia itu dijalani hukuman banduan akhir ni. Tetapi kalau di akhirat tak ada macam sekejap nak pergi ni jap, nak pergi jumpa mak ayah jap kat syurga ke apa. Tak ada. Dia tidak ada penangguhan. Dan dia tak ada kematian. Itu masalah. Tidak ada pengakhiran. Penangguhan tak ada, pengakhiran tak ada. Teruk sangat balasan yang mereka terima. Terutama orang yang murtad ni, orang yang keluar daripada Islam ni, ataupun dia tak murtad daripada segi lisan dia, tapi dalam hati dia dah lama tak beriman dah. Maka di sisi Allah sebenarnya dia telah terkeluar daripada Islam. Kita lihat apa yang Buya Hamka katakan. Sebab menarik kalau Buya Hamka dia punya penafsiran dia. Kita lihat je.
Kalau Abu Hamka dia kata kekal mereka dalamnya, yakni dalam kutuk Allah, kutuk malaikat, kutuk manusia, sebab perbuatan mereka yang kian lama kian rosak sampai mahu bunuh Nabi SAW. Tidak akan diringankan atas mereka itu sesaan. Itu sesaan dunia dan sesaan akhirat. Sesaan dunia, kata Buya Hamka, sampai Bani Nadir diusir habis dari Madinah kerana terdapat persekutuan jahat hendak membunuh Nabi SAW. Dan Bani Quraizah dibunuhi semua lelakinya, anak isteri dia jadi tawanan, dan harta benda mereka dirampas. Sebab ternyata masuk dalam persekutuan, yakni Al-Ahzab, seketika kaum Quraisy mengepung Madinah dalam perang Khandaq. Pertahanan mereka yang terakhir itu di Khaybar akhirnya ditaklukkan. Dan sesaan di akhirat tentu telah sedia ada pula neraka Jahannam, dan tidaklah mereka akan diberi kesempatan. Allah wallahu a'lam. Kata Buya Hamka, kita lihat, kita baca lagi berkenaan dengan laknat Allah ni, laknat dari malaikat dan manusia ni. Dia kata, apakah artinya dikutuk laknat oleh Allah? Bekas kutuk itu akan kelihatan dalam sikap hidup mereka, dalam mental atau moral mereka. Mereka jadi tenggelam dalam kesesatan dan tidak dapat jalan keluar lagi. Malaikat di langit yang diberi perintah oleh Tuhan untuk menentukan pembahagian rezeki makhluk pun mengutuk mereka. Yang malaikat yang bagi rezeki pun kutuk mereka. Kemana saja pun mereka pergi membuat rencana, tidaklah rencana itu akan berhasil. Wallahu a'lam. Tetapi rahmat Allah SWT itu tidaklah pernah berakhir. Walaupun kepada orang yang dah bagi yang dia ni sebelum ni dah beriman, dia murtad, dia kufur kepada Allah SWT setelah beriman, tapi Allah SWT dengan rahmat dia, kasih sayang dia, Allah kata Allah masih lagi peluang. Allah kata illallazi natabu min ba'di dzalik, kecuali orang-orang yang mereka taubat dari setelah itu. Ini ahli kitab ni, mereka dah dapat kebenaran tapi mereka selewengkan. Tapi kalian masih ada peluang. Tak apalah, kalian dah selewengkan kitab kalian tu, tak perlu lupakan. Tapi kita dah ada kitab yang baru dah. kitab yang melengkapkan apa yang ada pada kalian. Yang ada pada kalian pun dah menyelewengkan, jadi tak kisah, tak ada masalah. Rujuklah kitab yang terakhir ini yang melengkapkan ajaran-ajaran terdahulu, itu Al-Quran. Sebab tu Allah kata, baliklah kepada agama kalian yang benar, dan kalian bahkan dapat 2 pahala. Kalau ikutlah Nabi akhir zaman ini, kalian akan dapat 2 pahala. Kalian ada kitab yang melengkapkan ajaran-ajaran kalian terdahulu. Dia tak ada kurang pun daripada kitab terdahulu, bahkan lengkapkan. Sebab tu Allah kata, dengan rahmat, dengan kasih sayang dia, illallazi natabu min ba'di dzalik, kecuali orang yang mahu bertaubat setelah itu. Itu Allah kata dah dapat kutukan Allah SWT, dapat kutukan malaikat, dah dapat kutukan, tapi Allah masih kata kalau kamu nak kembali boleh, tak ada masalah. Ya, kutukan-kutukan ini boleh dibatalkan jika kalian sudi membatalkan kekufuran kalian, sudi nak terima Nabi akhir zaman ni. Wa aslahu, dan mereka pun melakukan pembaikan. Mana yang salah tu mereka baiki balik. Mana yang mereka bohong, mereka kata perkara ini ada dalam kitab mereka betulkan, mereka kata tak, sebenarnya macam ni. Mereka jelaskan bahawa Rasulullah SAW tu betul Nabi, dah ada pun dalam kitab kami pun, sebenarnya kami tahu perkara tersebut. Tapi sebelum ni kami ego dan sebagainya. Dia jelaskan perkara tersebut, dia baiki diri dia jadi orang yang lebih baik. Kita tahu ramai orang Islam yang masuk Islam lebih baik daripada yang lahir dan Islam pun. Bahkan kalau kita tengok dalam internet pun ada Yahudi yang masuk Islam pun. Zaman Nabi pun ada yang masuk Islam pun. Jadi kita katakan bahawa mereka baik, dia bukan lebih baik, bahkan kita katakan lebih baik daripada diri kita sendiri, daripada saya sendiri yang lahir Islam ni. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gitu dia. Allah kenalkan zat dia dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu kita kena kenalkan anak kita, Allah tu siapa? Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Supaya anak-anak kita tahu. Kita tak tahu apa yang dia akan lalui. Kita harapkan kehidupan itu baik. Bahkan kita sendiri kita tak tahu apa kita akan lalui. Kita masa cakap ni kita belum habis lagi, belum confirm lagi kita ni akan selamat. Belum. Sebab apa? Perjalanan ni akan kita akan terus berjalan, kita tak tahu apa yang kita akan hadapi di masa hadapan. So kita doa kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita tergelincir, kadang-kadang tuan-tuan, sebab kita bukan kuat. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Mulk, lihat pada burung-burung yang terbang di langit tu bersaf-saf, ma yumsikuhunna illa rahman, ma yumsikuhunna illa rahman. Siapa yang tahan mereka ni?
daripada jatuh, kecuali Ar-Rahman yang maha pemurah ni, maha penyayang ni, Ar-Rahman. Kalau tidak ada Ar-Rahman, tidak ada kasih sayang Allah SWT, maka kita ini memang akan sentiasa jatuh, dan kita masih sentiasa jatuh dalam lembah kehinaan. Banyak sekali anasir-anasir, banyak sekali cabaran-cabaran. Kadang datang dari diri sendiri, kadang datang dari luar, kadang-kadang datang dari berserentak diri sendiri dan luar sekali. Bermain-main dengan perasaan kita, sentiasa perasaan kita ni di antara yang benar dan yang batil. Sentiasa bertarung perkataan itu bahkan dalam diri kita sendiri. Tapi Allah SWT ajar kepada kita, kalau kalian dah tergelincir, apa kalian nak buat? Kalian kena hanyut terus ke? Tak, balik kat aku. Balik dekat aku. Allah rakam seorang Nabi, ada kataan Nabi apa? Larilah kamu kepada Allah. Balik lari, jangan tangguh. Dah buat salah dah lah, lari kepada Allah SWT. Lihat budak kecil kalau budak kecil bila buat salah, dia tak lari dari kita, dia terus lari ke kita, sebab dia tahu kita dah buat salah. Dia tahu kita je yang boleh maafkan dia. Sebab tu kita macam tu, bila kita buat salah, Allah akan ajar kita suruh larikan diri, jauhkan diri. Bukan, Allah suruh kita kembali kepada dia. Sebab balasan yang nak diterima tu teruk sangat. Kalau mati sebelum taubat, habis, tak ada harapan lagi. Sebab tu Allah SWT dengan rahmat dia, Allah kata ilal ladzi natabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang taubat sesudah ingkar itu, dia baiki keburukan dia, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kalau orang-orang yang murtad tu, dia kata sempat taubat, setelah murtad, setelah keluar dari Islam, setelah tak terima Islam, setelah tolak ajaran Islam, maka dia bertaubat, dia kembali balik, dia kena belajar balik rukun-rukun Islam, dia rukun iman semua, dia kena belajar balik ayat Al-Quran semua. Dia kena perhati balik semula, supaya keislaman dia kali ini adalah keislaman yang kukuh. Abu Hamka dia kata, dia baca, dia bagi tahu tentang dia terjemahkan, kecuali orang-orang yang taubat sudah demikian dan memperbaiki. Kata Buya Hamka, pangkal ayat ini adalah menunjukkan garis keadilan Tuhan. Kalau yang memungkiri kembali kebenaran, Allah sampai mendapat kutuk temurun. Kalau yang memungkiri, yang tak mahu kembali kepada kebenaran Allah, sampai mendapat kutuk temurun, dia kena sentiasa, maka tentu ada pula yang insaf lalu taubat. Di segala masa pintu taubat itu tidaklah tertutup. Kesalahan satu golongan tentu ada akibatnya, tetapi kebaikan dari golongan yang insaf ada pula akibatnya yang baik, asal taubat diiringkan dengan memperbaiki. Dia bawa satu pepatah, dia kata, sebagai pepatah, sesat surut terlangkah kembali, kufur taubat gawa, yakni khilaf memperbaiki. Akibat daripada taubat yang sebenarnya tidak lain ialah memperbaiki langkah. Kalau sudah sampai di sini, bukan saja di zaman Nabi, atau sudah jauh dari zaman Nabi lagi yang dituju, tapi sudah segala manusia yang terlanjur salah, kalau dia segera taubat dan terus memperbaiki langkah, maka Tuhan akan menerima taubatnya. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dia. Sesat jauh macam mana pun, dah menentang Allah SWT pun, Allah dengan rahmat, Allah kata fa innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tu, bila kita kadang kata ghafurun, ghafara ni apa? Dia bukan sekadar dia tutup tau, dia tutup. Bila dia tutup, maksudnya tutup buku lah yang kejahatan kita tu dikambus. Dan bahkan juga dikambus daripada hati kita ni, supaya terfikir untuk, daripada kita ini terfikir untuk kembali kepada kejahatan. Hilang terus perasaan itu. Mudah-mudahan itu antara maksud dia. Dan juga dia tutup aib kita ni daripada orang memandang benci kepada kita. So apabila orang tu bertaubat, kita tak ada dah, tak boleh dah kita nak kata ini betul ke tak betul. Kita lihat kepada zahir dia kembali kepada Allah, maka dia kembali. Tak adalah dendam umat Islam kepada dia. Tak adalah kita ragu kepada dia dah. Sebab Allah kata, secali ke orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita katakan bahawa kita ajar ke anak-anak kita, misalnya kita kata, kalau tersalah apa nak buat, balik pada Allah. Sebab kita ada Allah yang sudi menerima kita. Walau sejahat mana pun kita, lihat ni dosa dia apa
kuat Islam, dosa dia tolak kebenaran setelah dapat pun Allah terima, takkanlah kita yang tersilaf sedikit-sedikit ni Allah tak terima. Itu sebenarnya yang kita boleh ambil dan kita ajar sangat. Kadang-kadang orang kata syaitan dia bisik kau ni dah jahat banyak sangat, dah malu kat Allah, kau tak ada jalan kembali dah. Itu hanya bisikan-bisikan syaitan sebab dia tak nak kembali kepada Allah. Maka dia itu iblis tu kan, dia tak nak sembah Allah, dia ingkar kepada Allah SWT, dia tak nak taubat, maka dia nak ajak kita sama-sama ikut dia. Jangan jadi macam tu, jangan ikut apa jejak langkah syaitan. Jadi yang para nabi, yang para rasul, Rasulullah SAW istighfar 70 kali, ada riwayat kata 100, sekurang-kurangnya 70 kali sehari. Sentiasa kita ini kembali kepada Allah SWT, kerana mesti ada silap. Habis solat kita kata astaghfirullah, 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 ampun ya Allah, keampunilah ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Kemudian ayat 90, innal ladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir setelah keimanan mereka, summazdadu kufra, kemudian bertambah ingkar, la tuqbala, tidak akan diterima, taubatuhum, taubat mereka, wa ulaika humud dallun, dan mereka itulah mereka orang-orang yang sesat. Ini Allah cerita pula tadi berkenaan dengan orang yang dah taubat, tetapi orang yang dah kufur, setelah mereka beriman tetapi kemudian mereka kufur lagi, mereka ini tidak akan diterima taubat mereka sebab berulang kekufuran itu. Mereka itu orang-orang yang sesat. Ini jenis siapa ni? Jenis orang yang degil. Dia dah tahu kebenaran tapi dia tolak juga. Mereka sepatutnya tahu kebenaran kerana mereka dah masuk Islam. Sebab itu tanda orang beriman masih percaya, tapi akhirnya menyebabkan mereka lebih teruk, mereka lebih kufur. Mereka diberitahu tentang agama, mereka tak mau ikut. Makin dinasihati, makin melawan. Mereka tentang Islam. Dan mungkin juga mereka ini jadi juru cakap yang menceritakan kononnya keburukan Islam sampai ke orang kafir semakin salah faham. Mereka dah masuk Islam, mereka keluar macam yang kita bincang sebelum ni, mereka cerita kepada kawan-kawan mereka, ini sebenarnya Islam ajar-ajar ini. Mereka selewengkan maklumat yang sebenar, menyebabkan orang lain tak mau masuk Islam. Kata Allah, lan tuqbala taubatuhum. Kalau mereka terus kafir, lama kelamaan semakin kufur, mereka akan tenggelam, mereka sendiri akan tenggelam dalam kekafiran mereka. Kan kita katakan dalam hati manusia ni, apabila dia buat kejahatan, dia akan ada titik hitam, dia akan terus hitam. Kalau dia tak taubat, kalau dia taubat dia jadi putih lah balik. Tapi kalau dia terus menerus, maka dia akan terus mendebal, maka menyebabkan dia susah nak terima kebenaran. Semakin mereka semakin ditarik ke arah kesesatan sampai mereka tidak ada peluang lagi untuk kembali ke arah kebenaran. Maksudnya mereka dah pergi jauh, simpang yang sangat jauh, bersimpang siur dah. Kalau dia pergi satu simpang tersalah, kita sesat, kalau satu ni kita boleh pusing balik, patah balik. Tapi kalau termasuk highway dah, harapan untuk kembali tu susah sikit, jauh, nak kena pergi ke depan baru boleh U-turn. Kat highway macam nak U-turn macam tu. Jadi kita sebenarnya ada banyak peringkat lah. Kalau dah sampai satu peringkat yang jauh ni, sudah tak diterima taubat lagi, kerana hati mereka telah dikunci mati daripada mereka terima hidayah. Mereka akan taubat juga nanti. Bila mereka akan taubat? Dekat akhirat. Tapi ke akhirat mereka tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Di akhirat kelak mereka nampak bahawa kebenaran Allah Taala, mereka nampak neraka, mereka nak kembali ke dunia misalnya, tapi Allah tak bagi taubat mereka kelak ketika itu tidak diterima. Tengok Firaun last minute dia nak taubat, kononnya lah nak taubat, wallahu a'lam, tapi Allah tak terima sebab sudah lambat, atau Allah tahu pun sebenarnya kalau Allah selamatkan dia tetap kembali kepada kekufuran. Macam Allah kata kepada orang yang nak minta supaya kembali ke dunia, Allah kata kalau mereka kembali pun, Allah kembali pun, mereka tetap akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Buya Hamka dia kata sesungguhnya orang-orang kafir yang sesudah mereka beriman ni, ayat 90 ni, dia kata dahulu mereka ini orang Islam dan telah mengetahui hukum-hukum dan peraturan-peraturan Islam, bahkan juga mengetahui rahsia-rahsia pertahanan Islam. Lalu entah kerana dorongan hawa nafsu apa pun, mereka murtad. Dia hianat dari perjuangan yang suci murni,
biasanya kerana dorongan kepentingan diri sendiri, lalu mereka hianati perjuangan, mereka menjadi kufur kembali. Setelah mereka berbalik haluan, maka kufurnya bertambah-tambah. Dia bersedia membukakan rahsia-rahsia pertahanan Islam kepada musuh Islam. Bahaya yang datang dari orang semacam ini lebih besar berlipat ganda daripada bahaya musuh yang dari luar sendiri. Maka Allah menegaskan, sekali-kali tidaklah akan diterima taubat mereka. Orang yang semacam itu tidak dipercayai taubatnya. Orang itu mudah berkhianat kalau dia masuk kembali ke dalam kalangan Islam. Maka kalau Tuhan sudah nyata tidak mahu menerima masyarakat Rasulullah SAW dan pengikut Rasul pun tidak akan menerima kembali orang yang seperti itu. Dan mereka itulah orang-orang yang telah tersesat. Yang tersesat itu adalah jiwanya sendiri, kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Artinya mental mereka telah rosak. Bagaimana dia ajak ke jalan yang benar, kerana jiwanya telah bengkok itu. Dia akan kembali lagi ke dalam bengkoknya, laksana anjing perayam. Bagaimanapun dia halau dan lempari, bila ada peluang dia akan curi ayam lagi. Wallahu a'lam. Ini kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Wa ulaika humud dallun. Mereka akan sesat selama-lamanya, dan apabila mereka mati nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah balasan yang layak bagi mereka. Wallahu a'lam. Okey, kita teruskan ayat yang terakhir insya-Allah secara ringkas. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Jadi Allah SWT melanjutkan firman-Nya, insya-Allah firman terakhir, ayat terakhir yang kita bincangkan hari ini, ayat 91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima daripada seorang di antara mereka, walaupun emas penuh bumi, sekiranya dia hendak menembus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperolehi penolong. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ni kita boleh rasuah orang kan. Sebab orang ni dia perlukan duit. Kaya macam mana pun orang tu kerak dia makin besar, dia masih nak lagi duit. Dia masih memerlukan emas. Dia dapat satu bukit Uhud 10 emas pun dia nak bukit lain pula. Sebab tu kita tengok manusia bukan emas pun dia tarah pokok tu lah. Bukit tu habis, bukit dia naik rumah dia habis, dia naik semua. Rumah tak habis orang beli pun dia dah naik rumah lain pula. Dia tarah habis semua. Itu manusia, ketamakan manusia tu. Umpama itulah kita boleh lihat. Lepas tu kita tengok banyak terbiar rumah-rumah tu. Siapa mampu nak beli mahal. Itu manusia. Dia masih lagi boleh dirasuah. Maksud dia memerlukan perkara tersebut tu. Terutama orang-orang yang memang greedy ni, orang yang tamak ni. Jadi Allah SWT bagi tahu, yang bermasalah dia kalau kita nak kata untuk orang kafir, masalah lah. Masalah dia Allah ni kaya. Untuk orang beriman Allah ni kaya, alhamdulillah kita boleh minta kepada Allah SWT. So kita boleh minta apa-apa saja daripada Allah SWT. Allah tu memiliki segala-galanya. So kita tak risau sangat pasal rezeki kita. Yang kita lebih risaukan ialah untuk, kalau rezeki material ni kita tak risau sangat, kita lebih risau nasib kita ke akhirat. Allah terima tak amalan kita ni semua? Kita ni ikhlas ke? Yang saya ni cakap daripada tadi ikhlas ke tidak? Allah je yang tahu. Sekadar nak menunjuk je ke, sekadar nak tunjuk pandai saja ke, itu semua Allah tak? Allah tahu. Itu yang kita risaukan. Sebab kita sendiri tak tahu. Kita just buat je. Kita harap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangka baik je dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah tu maha kaya. Jadi kita tak risau perkara tersebut. Tapi untuk orang kafir kelak di akhirat, ini semua perkara yang menakutkan mereka. Sebab Allah tu tak terima rasuah. Allah tu tak terima tebusan. Sebab Allah dah memiliki segala-galanya. Apa yang kalian nak bagi ni alahai, tak ada nilai di sisi Allah SWT. Nabi Allah Sulaiman yang manusia tu sendiri, daripada dia Nabi yang mulia, dia tu manusia, dia diberi kurniakan oleh Allah SWT. Kekayaan itu bukan kekayaan mutlak. Dia pun apabila Ratu Sabah tu nak bagi dia hadiah, dia marah. Dia kata apa yang Allah bagi itu lebih baik daripada dia, daripada apa yang kalian nak bagi ni. Maksudnya kekayaan dia dah sampai terlalu banyak. Dia tak hairan dah kalian nak rasuah Nabi Sulaiman ni supaya tak kacau dia orang ni.
Bukan Nabi Muhammad nak kacau, Nabi Muhammad Nabi Sulaiman nak cerita pasal Islam je. Kalau kita insya-Allah sampai nanti. Begitu juga kita lihat pada Zulkarnain dalam surah Al-Kahf, di mana dia tak terima pun upah sebab kekayaan yang dia ada Allah bagi tu berlebih dah. Cuma dia nak supaya masyarakat di situ tolong dia supaya untuk naikkan tembok tu supaya Ya'juj Ma'juj tak mengganas, tak keluar daripada tembok tersebut. Itu pun dia kata dengan izin Allah SWT. Itu manusia dah cukup kaya dah, tak perlu bantuan orang lain. Raja kan, yang memiliki segala-galanya di muka bumi ni, hampir segala-galanya. Tetapi kekayaan itu masih tidak mutlak pun dah rasa cukup tak. Bayangkan Allah SWT yang memiliki segala-galanya, nak rasuah apa? Sebab Allah kata sebenarnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, dan dia tu mati dalam kafir. Allah kata fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba, maka tidak akan diterima daripada seorang pun di antara mereka sepenuh bumi pun emas. Alah tuan-tuan, kalau jumpa satu kotak pun happy dah. Satu kotak penuh dengan emas pun, satu kotak besar penuh dengan emas pun kita dah happy dah. Macam yang macam cerita-cerita Hollywood tu kan, ada emas penuh dalam harta karun pun dah happy dah. Ini satu bumi dipenuhi emas. Bawa pergi jumpa ke Allah SWT. Ya Allah, ni sebesar bumi, sebanyak bumi emas ni aku nak tebus dia aku ni, supaya jangan aku masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Tolonglah ya Allah, tebuskan. Dan kita dalam mahkamah sama ada sesuatu jenayah yang boleh kita akan didenda, sama ada di penjara atau didenda kan dengan certain amount, ataupun kedua-duanya sekali kan. Tapi kalau boleh tebus lagi tu selamat sikit. Tapi dengan Allah SWT tak ada, tak boleh nak tebus sebab Allah tu kaya. Emas tu yang kamu nak bagi tu pun itu milik Allah SWT. Gerun kan sebenarnya. Ayat ni nampak simple tapi sebenarnya menggerunkan. Tidak ada kompromi, tak boleh nak negotiate dah. Tak boleh nak berhujah dah, tak ada jalan nak kalau hujah tu betul okey. Kalau ni nak tebus takkan nak rasuah tak boleh. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sungguh orang kafir lalu mereka mati sedangkan mereka tetap kafir, fala yuqbala min ahadihim, maka tak akan diterima dari seorang pun di antara mereka walaupun mereka bawa ni mil'ul ardi zahaba, sepenuh bumi emas. Wala wiftada, untuk apa? Dia nak tebus diri dia, ikat jamin lah ni. Tapi tak mampu nak tebus diri dia. Ulaika lahum azabun alimu wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah bagi mereka sesaan yang pedih, sakit sangat menyakitkan, dan tidaklah bagi mereka itu penolong-penolong. Tak ada siapa yang boleh tolong. Pada Nabi tak boleh bagi syafaat sebab kat dunia mereka tak terima pun. Kita tak ikut sunnah Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah nak bagi syafaat pada kita, itu yang Allah SWT nak tunjuk pada kita. Jadi apa pengajaran kita nak? Kalau nak taubat sekarang, jangan tunggu nanti. Sebab tu Allah nak berharapkan, dia kata sedang di dunia saja bila seorang telah terang bersalah, dia hadap ke muka hakim, disediakan bagi seorang pembela, lagi sulit bagi pembela itu membela dan mempertahankannya kalau kesalahan itu dah terang nyata. Pembela dalam mahkamah dunia ini hanyalah semata-mata mengimbangi tuduhan auditor jaksa kalau tuduhannya lebih berat kepada menghitung kesalahannya. Hakim sediakan pembela sebab hakim itu manusia, dia tak berani langsung memutuskan kalau segi-segi yang baik atau yang tidak salah dari segi tertuduh tidak pun jelas olehnya. Mahkamah dunia adalah kerjasama penuduh dan pembela. Yang satu memandang dari segi kesalahan dan yang lain memandang dari segi tidak salah, dan hakim berjalan di tengah setelah mempertimbangkan kedua hal yang ditonjolkan oleh kedua belah pihak. Sedangkan mahkamah Tuhan di akhirat tidaklah sedemikian. Seluruh kekuasaan adalah pada Allah yang mengetahui seluruh kekuatan dan kelemahan manusia. Pada waktu itu jiwa manusia benar-benar sudah ditelanjangi. Sebab itu pembantu bagi si bersalah tidak perlulah lagi. Kita berhadapan dengan hakim yang tak perlu nak dengar juri-juri. Dia sendiri tahu apa dalam hati kita. Dia sendiri tahu apa yang berlaku. Secara mutlak dia tahu segala-galanya. Secara mutlak dia ada segala-galanya. Jadi kita berhadapan dengan satu zat yang sangat hebat. Jadi kalau kita nak kembali, bila tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kita kena kembali sekarang sebelum terlambat. Sangat menggerunkan. Tuhan ini Maha Pemurah, Maha Penyayang,
Tetapi kalau kalian main-main dengan dia, dia punya azab dia pun sangat pedih. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat pada hari ini, pada pagi ini adalah seperti mana kita katakan minggu lepas, apabila kita telah dapat ilmu, kita kena amalkan ilmu tersebut. Jangan kelak ilmu tu pula nanti jadi hujah untuk kita kelak di akhirat, untuk against kita, untuk lawan kita. Kita dah tahu kebenaran tapi kita lenggok daripada kebenaran itu, maka itu adalah suatu sangat yang merugikan. Bahkan di dunia lagi kita dapat laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia. Itu kita takutkan. Kalau kita dapat laknat daripada Allah SWT, maka kita nak dapat, macam mana kita dapat kasih sayang Allah? Macam mana manusia nak betul-betul ikhlas dengan kita? Kalau mereka berbaik dengan kita pun, tentu saja ada udang di sebalik mi. Tentu ada sebab kenapa mereka nak baik kita. Ada kepentingan tertentu. Itu yang kita takuti. Kalau kita tak dapat rahmat Allah, maka susah untuk kita dapat rahmat. Tak dapatlah kita rahmat daripada yang lain. Sebab yang campakkan rasa kesian tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dia itu telah bayi lelaki ketika itu hendak dibunuh. Ibu dia alirkan dia di sungai tersebut sampailah kepada istana Firaun itu sendiri. Allah campakkan rasa kesian sayang dekat bayi tersebut. Dia dipujuk oleh isteri dia, tak bunuh pun bayi tersebut. Itu rahmat. Siapa yang nak bagi kasih sayang? Kasih sayang itu Allah yang campakkan. Kalau kita dapat laknat Allah SWT, bagaimana kita nak dapat kasih sayang yang makhluk-makhluk yang lain? Itu dia. Jadi apa kita kena buat setelah kita ada ilmu, kita belajar, kita faham, kita kena amalkan dan kita kena sebarkan yang sebenar-benarnya. Jangan disorok ke kebenaran tu. Mungkin ada masa ketika kita hold kebenaran tu pelan-pelan sampai masyarakat pandai, tetapi bukan maksud sorok sampai kita mati tak sebarkan. Cuma ada secara untuk sebarkan tu pelan-pelan. Al-Quran pun turun 23 tahun, tentu ada caranya. Bila masa yang sesuai, kita sampaikan melihat kepada orang yang hendak disampaikan, kemampuan mereka untuk memahami perkara tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kita ada Tuhan yang sangat hebat. Kalau kita tak ikut Allah sekarang, kita tak boleh tebus diri kita kelak di akhirat dengan emas sepenuh bumi pun, sebab Allah yang memiliki emas yang kita nak. Emas itu pun Allah yang miliki. Bahkan diri kita pun Allah miliki. Maka jadi setelah kita ada ilmu, maka amalkanlah ilmu tersebut dan jadilah orang yang sentiasa seperti mana kita bincangkan sebelum ini, orang yang rabbaniyun, iaitu orang yang mengajar dan orang yang telah belajar kitab Allah ni sampailah ke akhir hayat. Kita belajar, kena amal lah, dan juga ajar kepada orang lain untuk amalkan, dan juga kita terus belajar, terus mengamalkan, terus mengkaji Al-Quran ni, terus mengkaji sunnah Rasulullah SAW, sehinggalah kita kembali dijemput oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Janganlah kita jadi seperti mana ahli kitab yang diceritakan Al-Quran. Mereka ada kebenaran, tapi mereka tahu kebenaran, mereka selewengkan ikut hawa nafsu. Mereka tak nak ikut kerana mereka tidak mahu kembali kepada kebenaran. Kebanyakan mereka, sebagian mereka tak mahu kembali kebenaran kerana sombong dan hasad dengki. Semoga Allah jauhi kita daripada sifat iblis yang tidak mahu tunduk kepada perintah Allah, supaya tunduk kepada Adam AS, sujud kepada Adam AS kerana dengki, hasad, dengki, iri hati dan sombong. Wallahu a'lam. Demikian sahaja pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita dah bincang daripada ayat 84 hingga 91. Seperti mana biasa, tentu saja ada kesilapan, salah silap, maka tuan-tuan, puan-puan detect perasan perkara tersebut, tinggalkan mana yang salah, ambil mana yang baik, ikut mana yang bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa saya, kesalahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmat dia kepada kita semua, mengangkat wabak penyakit apa sahajalah, tak kira COVID-19 atau apa sahaja bala bencana, kesusahan yang ada dalam diri kita, supaya kita akan kembali, supaya mudah kita untuk beribadah kepada Allah SWT, dan melimpah gandakan ibadah kita setelah Allah memudahkan keurusan kita semualah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya rasa cukup dulu setakat ini. Saya mohon maaf juga kalau ada salah dan silap. Dari segi kata-kata saya mengguraskan hati, saya mohon maaf, tak bermaksud untuk melakukan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah.